Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu kembali kita dalam kes yang berkaitan, iaitu anggota lembaga mengambil keuntungan tersembunyi daripada aktiviti pembelian tanah. Ini kes Mahisen lawan Koperasi Perumahan Pegawai Kerajaan berlaku pada tahun 1978. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Mahisen ini adalah seorang setiausaha koperasi yang mana koperasi telah membeli sebidang tanah dengan harga RM994,000 daripada seorang penjual yang membeli tanah tersebut pada harga RM456,000, yang mana Mahisen tahu bahawa orang tersebut, penjual tersebut telah membeli tanah RM456,000 dan menjual kepada koperasi dengan harga RM994,000. Selepas pembelian dibuat, koperasi telah mengetahui bahawa Mahisen telah menerima RM122,000 sebagai komisen rahsia hasil daripada pembelian tanah yang dilakukan oleh koperasi. So maknanya koperasi telah diputuskan bahawa koperasi boleh menuntut semula RM122,000 yang diperolehi Mahisen hasil daripada pembelian tanah yang dibuat oleh koperasi daripada orang tengah, dan ataupun koperasi boleh menuntut kerugian sebenar yang ditanggung oleh koperasi. So kita tengok yang mana Mahisen ni adalah seorang setiausaha yang tidak amanah. Dia dah tahu bahawa koperasi membeli dengan harga yang tinggi tapi tidak memberitahu barisan-barisan anggota lembaga, yang mana dia telah mendapat komisen secara rahsia daripada orang tengah sebanyak RM122,000. So maknanya mahkamah telah memutuskan bahawa koperasi boleh menuntut semula RM122,000 ataupun kerugian sebenar yang ditanggung oleh koperasi daripada Mahisen. Kita tengok pada kes yang kedua, yang mana anggota lembaga tidak bertekun dan berhemat menyebabkan kerugian kepada koperasi. Kes ni Dorai Sami, anak lelaki Rahmat Sami, dan Mani Raju, anak lelaki Munu Sami, lawan pengurusi setiausaha dan bendahari koperasi Kota Kuala Selangor. Ini kes dia dalam Tribunal 104 tahun 1999, dan yang mana kerugian terkumpul adalah sebanyak RM108,243.41 daripada aktiviti perniagaan pengangkutan. Yang mana Dorai Sami dan Mani Raju ni adalah anggota koperasi dan beliau telah mendakwa bahawa koperasi telah mendapat kerugian terkumpul sebanyak RM108,243.41 daripada tahun 1995 hingga tahun 1998 untuk aktiviti perkhidmatan lori. Maka pengerusi, bendahari dan setiausaha secara bersama-sama dan berasingan adalah bertanggungjawab. Ini adalah dakwaan Dorai Sami dan Mani Raju bahawa pengerusi, bendahari dan setiausaha adalah bertanggungjawab bersama-sama dan berasingan bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut. So maknanya dia mengarahkan pengurusi, bendahari dan setiausaha ini membayar balik ganti rugi hasil daripada kerugian terkumpul daripada tahun 1995 hingga 1998. Dan panel tribunal telah memutuskan bahawa kerugian tersebut bukanlah disebabkan oleh anggota lembaga yang bertindak secara bona fide ni. Itu adalah kerugian yang dikumpulkan daripada tahun 95 hingga 98. Apa yang menjadi masalahnya, dan panel tribunal mendapati bahawa aturan-aturan koperasi tentang perniagaan lori ni tidak dibuat oleh anggota lembaga koperasi. So maknanya, dan mereka ni telah panel tribunal telah mendapati bahawa pengurusi setiausaha dan bendahari ini menjalankan perniagaan tu secara dan bertindak secara bona fide, suci hati. Maknanya dia memang niat dia untuk membantu koperasi, tapi disebabkan tiada aktiviti atau tiada aturan aktiviti koperasi, maka telah menyebabkan kerugian berlaku. So maknanya panel tribunal merumuskan kerugian tersebut tidak perlu diganti oleh pengurusi, bendahari dan setiausaha.
So kita tengok balik, kita pergi balik kepada tugas lembaga, iaitu daripada segi operasi. Apa yang penting tugas lembaga daripada segi operasi adalah mengkaji dan meluluskan strategi perancangan dan dasar-dasar serta memantau tahap kerja pihak pengurusan yang mengendalikan perniagaan koperasi. Sebagai anggota lembaga, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat setiap aktiviti yang dilaksanakan di dalam koperasi mestilah ada aturan-aturan aktiviti tersebut. So maknanya sebagai contoh, kita ada tabung, katakanlah kita ada aktiviti pengangkutan lori. So maknanya kita mesti ada aturan-aturan aktiviti perniagaan lori tersebut, dan kita juga kena ada standard operating procedure yang mana ini akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang aturan aktiviti yang kita laksanakan di dalam koperasi. So apa yang penting dalam daripada segi operasi ini adalah perancangan strategi, ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau lembaga koperasi sendiri tidak mempunyai perancangan strategi, kita umpama sebuah bot yang berada di tengah lautan. So lembaga kalau tak ada perancangan strategik, umpama bot yang berada di tengah lautan, kita hanya menunggu ke arah mana angin bertiup, ke arah itulah koperasi ataupun bot kita akan tuju. So maknanya kita tak nak kita sebagai anggota lembaga mestilah kita mempunyai perancangan strategik, perancangan jangka masa panjang dan juga perancangan jangka masa pendek. Kita mestilah ada kita punya visi, misi dan juga objektif koperasi. Kalau tak ada itu sukar. Itu sebabnya sekarang ni dalam kita punya kursus wajib telah diarahkan kita semua anggota lembaga hadir kursus wajib 1, wajib 2 tentang pengurusan keuangan dan juga wajib 3 tentang pengurusan strategi. Apa yang kami nak tekankan adalah tuan-tuan sebagai anggota lembaga inilah yang akan mencorakkan ke mana hala tuju koperasi. Kalau tiada tuan-tuan dan puan-puan buat perancangan strategi, kita ni tak tahu ke hala mana yang kita nak pergi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sebagai anggota lembaga juga kita kena memastikan koperasi menyediakan pelan kesinambungan untuk terus kekal relevan dan berdaya saing. So maknanya kita mesti ada apakah pelan-pelan yang perancangan-perancangan yang perlu kita buat. Misal kata, adakah kita perlu berada di tahap sekarang ini ataupun kita nak pergi ke tahap yang lebih baik, selari dengan ataupun kita boleh bersaing dengan mana-mana perniagaan yang berada di dalam pasaran. So kita juga sebagai anggota lembaga, kita kena pastikan pengurusan yang ada itu adalah pengurusan yang kompeten. Kita bukan sebagai anggota lembaga, bila kita dah lantik pihak pengurus, kita hanya menyerahkan bulat-bulat tugas dan tanggungjawab kita kepada mereka. Itu adalah satu ajaran yang salah, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai lembaga, kita kena pastikan pihak pengurusan ini bukan hanya menunggu arahan-arahan yang dibuat oleh kita, dan dia mesti ada perancangan daripada segi perancangan pelan tindakan yang perlu dibuat daripada masa ke semasa. Mereka mestilah jangan kita ada pengurus yang hanya menanti arahan-arahan yang dikeluarkan oleh lembaga barulah mereka boleh bergerak. Kalau macam itu, kita tak tahulah ke arah mana kita punya koperasi. Kalau anggota lembaga sahaja yang mempunyai perancangan yang strategik, tapi pihak pengurusan tak ada perancangan, tak ke mana koperasi kita, ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berhenti setakat ini dan kita akan sambung kepada slot yang berikutnya, ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih atas perhatian yang tuan-tuan berikan kepada saya pada pagi ini. Sekian, terima kasih.